Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita nak belajar tentang pre-lab eksperimen 4, reactions of aliphatic and aromatic hydrocarbon. At the end of this lesson, you should be able to study the chemical properties of alkene, alkene and arene, and differentiate an alkene from alkene and arene. What is hydrocarbon? Hydrocarbon is an organic compound containing carbon and hydrogen. What is the difference between saturated and unsaturated hydrocarbon? Saturated hydrocarbon is a compound in which all hydrogen and carbon atoms are bonded together with single bond. Example, alkenes. Because alkane, semua carbon dia adalah single bond. Unsaturated hydrocompound contain at least one double or triple bond between the carbon atoms. Contohnya adalah alkenes dan alkynes, double dan triple. State the distinguishing features of aromatic hydrocarbon. An aromatic hydrocarbon or arene is a hydrocarbon with sigma bond and delocalized pi electron between carbon atoms. Okey, yang ini contohnya kita boleh tengok struktur benzin dekat sini. So benzin ni kita panggil dia adalah aromatic hydrocarbon. Benzin dia ada karbon yang sigma dan dia ada karbon yang pi. Dan dia ada delocalized between sigma dan pi. Selain daripada kita buat bentuk yang macam ni, biasanya benzin kita draw dalam bentuk heksagon dan kita ada bulatan di tengah. Ataupun kita buat heksagon ni dan kita ada 3 double bond dalam tu. Okay? State the type of reaction for brominations of alkene, alkene and arene. Okey, untuk alkene dia akan mengalami free radical substitution, alkene undergo electrophilic addition dan arene undergo electrophilic aromatic substitution. Contoh adalah seperti di bawah. Berikutnya adalah list down all precautions of the experiment. Yang pertama, make sure to keep the bromine under the hood. The bromine fumes can irritate the throat and sinuses. If bromine is spilled on the skin, flood the area with water for 10 minutes. Number 2, cyclohexane and cyclohexene are volatile compound. Ignite the compounds in the fume cupboard. Okay, bahagian seterusnya adalah bahagian A, reaction with bromine in dichloromethane. Tindak balas bromin dalam dichloromethane ni dikenali juga sebagai bromine test. Okay. What is the purpose of bromine test? The purpose of bromine test is to differentiate saturated and unsaturated hydrocarbon. Bromine test ini dia akan memberi kesan yang positif kepada unsaturated, positif. Saturated akan dapat negatif. Positif di sini bermaksud dia akan dapat bromine color decolorized. Okey, kalau yang negatif dia warna bromine akan remain unchanged. Maksudnya cara dia membezakan saturated dengan unsaturated adalah melalui perubahan warna. Yang merubah warna bromine adalah yang positif test. Okay, untuk soalan nombor 2, why certain test tube be fully covered with black sugar paper? So, jawapannya, even a small exposure to light will initiate the formations of free radical. Okay, masa kita buat bromine test nanti, okay, kalau awak dah tengok jota macam mana cara nak buat eksperimen ni, okay, dia ada 2 keadaan. Satu keadaan di mana dalam keadaan ada UV, satu lagi dalam keadaan gelap. So, ada 2 keadaan. Okey, untuk UV dia ada test tube dia, untuk gelap pun dia ada test tube dia. So, untuk UV kita akan letak dia di bawah cahaya matahari lah untuk mendapatkan UV light dia. Untuk dark pula, kita akan balut ni. Kita akan balut test tube ni. Okey, kita akan balut dengan black sugar paper. Jadi, dia tanya kenapa kena balut? Sebab kita nak elakkan pendedahan kepada cahaya. Okey, kenapa nak elakkan pendedahan kepada cahaya? Sebab kita nak elakkan penghasilan free radicals. Kerana free radicals akan menyebabkan tidak balas. Jadi kita cover untuk elakkan kena cahaya.
Okey, seterusnya kita masuk pada bahagian B, oxidation with potassium permanganate. What is the color of potassium permanganate solution and state its function? Okey, potassium permanganate warnanya adalah purple. Purple dia macam ni, seperti contoh gambar di bawah. Macam ni lah. Okay, apakah kegunaan dia? It is used as an oxidizing agent. Sebagai oxidizing agent. Okey, kita masuk pada bahagian data analisis. Bahagian A, reaction with bromine in dichloromethane ataupun reaction with bromine test. Soalan pertama, write the chemical equation for the bromination of cyclopentane in the presence of sunlight and cyclopentane in the presence of sunlight. So, dia nak chemical equation. So, saya akan jawab yang pertama dulu. 1A. Cyclopentane, struktur dia macam ni. Okay, cyclopentane. Tindak balas dengan tambah. Ataupun kita tak perlu tambah, kita boleh buat atas arrow. Macam tu. Letakkan bromine. Okay, kemudian dia ada dichloromethane sebagai solvent dia. Dan dia ada UV. UV ni adalah dia punya sunlight. Okay, apakah produknya? Produknya adalah kita akan masukkan bromine dekat sini. Okay, bromine ni adalah replace hidrogen di sini. Dia ada banyak hidrogen sekeliling, dia replacekan satu hidrogen dekat situ. Okay, seterusnya untuk nombor 2. Nombor 2 adalah cyclopentane. Cyclopentane, cyclo yang ada apa tu? Ring. Pentane adalah 5 karbon. So, saya letak double bond dekat sini. Tindak balas dengan bromine test. Jadi, bromine test adalah Br2. Ini adalah reagent dia. Okay. Juga ada UV. Apakah produknya? Produknya adalah pada kawasan double bond ini. Okay, kawasan double bond ni, kita akan tambahkan bromine. Ada 2 bromine pada setiap satu hujung-hujung double bond tersebut. Okey, selesai. Kemudian soalan nombor 2. State the type of reaction in number 1 and number 2. Type of reaction untuk number 1 adalah free radical substitution. Salin ini free radical substitution. Dan yang ini pula adalah electrophilic. Tekan dulu. Electrophilic addition. Yang ketiga, state the function of sunlight. Kegunaan sunlight ataupun cahaya matahari tadi adalah to provide energy for homolytic cleavage to occur di antara halogen dengan halogen. Jadi yang sebelum ni tadi kita ada bahagikan test tube, ada pada bahagian gelap yang kita wrap dengan blood sugar paper, ada bahagian lain yang kita letak bawah cahaya matahari. So kenapa letak bawah cahaya matahari? Supaya boleh menghasilkan homolytic cleavage. Apabila dia boleh menghasilkan homolytic cleavage, barulah tindak balas akan boleh berlaku. Seterusnya adalah bahagian B, oxidation with permanganate. Write the chemical equation for the oxidation of the following compound with hot acidified potassium permanganate. Yang pertama dengan menggunakan cyclopentane. Okay, yang pertama cyclopentane. Okay. Tindak balas oxidation dengan menggunakan hot acidified KMnO4 H3O+. Ini permanganate dia. Ini adalah acidic. Jika dia kata acidified, kemudian dia kata hot, maka kita letak simbol panas di bawah. Okay, jawapan untuk yang ini adalah dia akan menghasilkan pembelahan di sini. Dia akan putuskan ikatan dekat sini. Jadi apa yang berlaku adalah strukturnya akan menjadi seperti berikut. Okay, awak salin saja struktur ni, dia akan dapat okay, sini dia ada 1, 2, 3, 4, 5 karbon. 1, 2, 3, 4, 5 karbon. Okey. Hujung kiri karbon 1 dengan karbon 5 ni dia dah jadi double bond O.
OH dia dah jadi asid karboksilik. Okay. Yang kedua, metilbenzin ataupun toluene. Metilbenzin, ni struktur dia. Okay. Undergo oxidation. Apakah produknya? Produknya adalah, okay, dia akan dapat karboksilik asid di mana CH3 ni akan berubah menjadi COOH. Untuk yang atas, double bond ni tadi dia berubah menjadi COOH. Okay, karbon 1 dengan karbon 5. Semua ada 5 karbon. Okay. Okay, sekian saja perbincangan kita untuk prelat 4. Terima kasih, jumpa lagi. Assalamualaikum.